السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والأمراض ما ظهر منها وما بطن. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Al-Hajj ayat 37 yang bermaksud tidak mencapai kepada Allah Azza wa Jalla daging-dagingnya dan darahnya, tetapi yang mencapai kepada Allah Azza wa Jalla ialah taqwa di kalangan kamu. Sadaqallahul Azim, surah Al-Hajj ayat 37. Berbahagia yang dihormati Datuk Pengerusi dan kuasa pengurusan masjid dan seluruh kehadiran jamaah pada pagi ini. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kesempatan pagi 5 Zulhijjah 1441 Hijriah ini kita dapat menyempurnakan ibadat subuh kita berjamaah bersama-sama Al-Fadil Tuan Imam kita. Walaupun dalam suasana kita masih diuji dengan kekangan musibah dan ujian pandemik COVID-19 yang belum putus rantaiannya, dan walaupun kita berada dalam keadaan berjarak saat kita bersolat, tetapi hati-hati kita terikat satu sama lain dengan sujud yang sama, tasbih yang sama, rukuk yang sama, dan maksud ibadat yang tidak membeza-bezakan kita. Mudah-mudahan
situasi yang kita hadapi sekarang ini akan selesai dalam tempoh yang terdekat dengan izin Allah Azza wa Jalla, dan tidak selama-lama kita bersolat sebegini rupa berjarak, diambil suhu kesihatan kita dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah kembalikan semula apa yang kita nikmati selama ini. Saf yang rapat, bahu-bahu sama kita dalam keadaan dekat, safnya, dirinya kita dalam saf yang begitu dekat dan rapat, dan tidak selama-lama kita berada dalam suasana sebegini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apapun keadaannya, itulah ujian daripada Allah Azza wa Jalla, dan kita merasai semua itu. Bila saat masjid ditutup, ada solat berjemaah, maghrib, isyak, subuh, asar, zuhur, bahkan Jumaat ditiadakan dalam berminggu-minggu tempohnya, mengajar kita sebenarnya. Banyak perkara mengajar kita, terutama dalam rangka keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Betul, Allah itu Maha Berkuasa. Dialah Tuhan yang memiliki segala kekuatan dan segala-galanya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah menghendaki satu perkara itu berlaku, baik ataupun buruk, musibah ataupun bencana, keselamatan ataupun keamanan, Allah berkuasa menentukannya. Dan ini merupakan satu ujian kepada kita sebenarnya, untuk melihat kembali di mana kita dengan iman dan taqwa, kita dengan amal, kita dengan agama. Yakin, percayalah, Allah tidak akan sama sekali menguji hambanya tanpa sebab dan bersebab. Allah tidak zalim untuk jadikan hambanya dalam kesempitan. Tapi datang ujian-ujian sebegini, kita perlu bermuhasabah, melihat kembali di mana titik-titik kesilapan kita, di mana titik-titik kesalahan kita selama hidup. Dan setiap orang kena mengakui semua itu, tak terkecuali siapa pun kita, yang alim, yang bukan alim, yang biasa, berpangkat, yang tidak berpangkat. Selagi mana kita bertitle sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, setiap kita akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun, dalam surah Al-Ankabut ayat pertama. Allah tanya hamba-hambanya, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah hambaku semua itu mereka boleh berkata kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Azza wa Jalla? Maka datangnya ujian ini, tuan-tuan, memaniskan lagi nikmat beribadah kita. Saya tak nak bercakap dari sudut sejarah apa yang telah berlaku, tapi saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan semua betapa tersaksanya hati perasaan kita. Kalau sekadar kedai-kedai makan ditutup kerana isu pandemik Covid, kalau sekadar shopping center ditutup kerana isu pandemik Covid, kalau sekadar tempat kita bersantai-santai ditutup kerana Covid dan pandemiknya, kita tak usah hati. Tapi bagi orang beriman, bila sampai tahap masjid ditutup, surau ditutup, kita lebih merasai kesempitannya, kita lebih rasa kesempitan kepayahannya. Sebab apa? Sebab ini adalah pengkalan ibadah.
tempat bermunajat, berintih cari ilmu, cari pahala, tempat berzikir, beristighfar, berjemaah, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuhnya. Kita lebih terasa kesempitannya daripada shopping center ditutup walaupun 3 bulan, walaupun PKP selama mana sekalipun. Itulah nikmat kembali semula ke masjid, tuan-tuan. Bukan kecil. Bukan kecil nikmat kembali semula ke masjid, walaupun dalam kekangan sebagian rupa. Jadi mudah-mudahan Allah akan pulangkan kembali keamanan kepada kita, insya-Allah. Dan lebih terasa saat ini 5 Zulhijjah ini dalam sejarah dunia umat Islam sedang berhimpun di tanah suci Makkahul Mukarramah. Yang berupayaan dapat buat haji, Allah panggil mereka sebagai tetamunya. Sementara menanti 9 Zulhijjah, 3 hari 4 hari saja lagi. Bayangkan 2 juta lebih umat Islam berkumpul dengan penuh rasa seronok menanti saat wukuf di padang Arafah. Dan kita penumpang gembira kalau yang begitu ibu ayah kita, adik-adik kita tumpang gembira. Tapi hari ini, sekarang ini, suasana di Makkah sunyi, sepi. Walaupun dia ada haji tahun ini, tapi tak sampai 10,000 orang pun. Saya dikhabarkan, tak silap bacaan saya 2 hari lepas, dalam sekitar 1,000 lebih orang sahaja. Saudi terpaksa mengurangkan kerana dari sudut keselamatan tak dapat dijangka keadaannya. Jadi ini semua, tuan-tuan, terasa tu di hati kita semua. Mudah-mudahan Allah kembalikan semula apa yang kita alami ini dengan kemenangan, keselamatan, keredaan dan segala-galanya. Cuma dalam kesempatan ini saya rasa tidak salah kalau saya ulang sebut kepada saya dan tuan-tuan sebagai peringatan beragama, peringatan agama, apapun keadaan kita, SOP ini adalah satu cara langkah bijak dalam menangani keadaan yang berlaku sekarang ini. Tak ada orang yang boleh mengambil sikap menolak SOP ini dengan sikap-sikap yang negatif, daripada pemakaian pelitup muka, face masknya dengan sanitizernya, berjaraknya. Ini semua langkah-langkah bijak yang bersuaya dengan kaedah agama dan kaedah fiqh. Di samping doa munajat tak putus, di samping zikir tak putus pada Allah, itu satu kerja besar. Tetapi mengambil cara tentang SOP dan melaksanakannya satu langkah bijak, dan ia tidak keluar daripada kerangka agama, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Sebab Nabi bersabda dalam tu hadis sahih daripada Imam Muslim, kata Nabi, sabda Nabi, la darara wa la dirar, jangan cari kemudaratan dan jangan sebar kemudaratan. Jangan cari penyakit dan jangan sebar penyakit. Itu maksud hadis. Hadis Muslim, Nabi bersabda, la darara wa la dirar, jangan cari penyakit dan jangan sebar penyakit. Jangan cari kemudaratan, jangan sebar kemudaratan. Pandemik COVID mudarat, dia penyakit. Jangan cari penyakit dan jangan sebar penyakit. Kaedahnya Nabi jelaskan. Ditambahi pula dengan kaedah fiqhiyah yang ulama kita garis pandukannya. Di antara kaedah fiqhiyah diguna pakai dalam kerangka sekarang ini ialah tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati. Segala keputusan gerak kerja yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat julata adalah sesuatu yang penuh dengan unsur-unsur kemaslahatan. Artinya arahan supaya SOP dilakukan begini rupa dari sudut pemakaian semua sekali lah, merupakan satu perkara yang tak bercanggah agama. Pihak berkuasa meletakkan satu asas yang penting, dan dia dalam kerangka agama. Dan pemerintah disebut dalam fiqh itu ialah
mereka yang terbabit dengan persoalan keselamatan, pakar-pakar kesihatan, pakar penyakit dan seumpamanya, termasuk agamawan. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, kita wajib mengambil sikap tegas dalam hal ini. Jangan kita sebarkan penyakit dan jangan cari penyakit. Jangan sebar kemudaratan dan jangan cari kemudaratan. Berdosa daripada sehat cari penyakit dan tiba-tiba sakit sebar pula penyakit. Kita berdosa dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi moga-moga di saat pagi 5 Zulhijjah ini, walaupun dalam apa kekangan sekalipun, jiwa kita tetap percaya yakin kepada jaminan Allah Azza wa Jalla yang berikan kejayaan, kemenangan, keselamatan kepada hamba-hambanya yang sentiasa merintih berdoa kepadanya, insya-Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kejayaan, kemenangan, keselamatan, kejayaan, kemenangan, keselamatan, keamanan, ya Allah. Dan pulangkan kami, ya Allah, kembalikan kepada kami ketenangan yang pernah kami nikmati sebelum ini. Ya Allah, Engkau Tuhan kami yang mendengar lagi Maha mengetahui. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadhiyal hajat. Tuan-tuan, puan-puan, mohon maaf mukadimah saya tak masuk dalam tajuk bicara pada pagi ini. Namun apa pun sebut-sebutkan tadi semuanya peringatan untuk kita bersama-sama, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan semua, tajuk saya pada pagi ini ialah ibadat korban, amalan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Satu tajuk yang bukan baru dalam kotak pemikiran kita. Alhamdulillah, di saat kita hidup ini Allah berikan kita nikmat rezeki yang melimpah ruah. Puluhan ke puluhan kali sudah kita tunaikan ibadat korban daripada tahun ke tahun, tahun ke tahun. Masya Allah, kalau kita mungkin yang bukan setakat satu bahagian, mungkin seekor lembu, seekor kambing dan sebagainya, dan bukan setakat dia buat ibadat korban di kampung halamannya, bahkan dia buat korban luar negara membantu umat Islam yang dalam keadaan dhaif, kelemah dan seumpamanya. Alhamdulillah, saya yakin di pentas ceramah pada pagi ini tak ada seorang pun yang tak pernah buat ibadat korban. Tak ada seorang pun, saya yakin, percaya. Makna ibadat korban ini ibadat yang melekat di jantung hati kita. Al-udhiyah, alhamdulillah, satu ibadat yang begitu besar makna dan pengertian. Satu ibadat yang kekal hukumnya sampai kiamat. Dia bersifat ta'abbudi dan tauqifi. Itu sifat ibadat korban, ta'abbudi tauqifi. Makna suatu ibadat yang berkaitan dengan pengibadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tauqifi, satu hukum yang tidak berubah daripada zaman berzaman sampai kiamat, tak ada boleh ubah daripada hukum ibadat korban ini. Dan ia suatu perkara yang begitu besar dalam kehidupan beragama kita. Jadi pada pagi ini, dalam kesempatan masa yang terbatas ini, saya akan cuba bercakap dalam beberapa perkara yang saya rasa penting untuk disebutkan demi untuk mengukuhkan lagi kekuatan keimanan kita, mengukuhkan hubungan kita dengan Allah daripada sudut ibadat korban itu sendiri, kekuatan, kehikmahnya, dan apa yang kita boleh ambil pada ibadat korban itu. Apakah sekadar lembu ditumbangkan? Apakah sekadar unta ditumbangkan? Apakah sekadar kambing ditumbangkan? Maka selesailah. Pasti tidak begitu. Ibadah korban ini, tuan-tuan, kemuncaknya ialah kita nak capai taqwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dalam ayat muqaddimah saya bacakan tadi dari surah Al-Hajj 37, Allah sebut dengan terang kepada kita, lan yanalallaha lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tak menilai daging dan darah semata-mata dari sudut untuk menerima kita sebagai hambanya, tapi Allah melihat amal kita, takwa kita. Memanglah bila kita korban lembu tumbang, darah menitis. Bila kita korban kambing tumbang, daging-daging kita akan makan, kita akan agihkan.
Tapi itu bukan segala-galanya. Segala-galanya taqwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya tidak nak bercakap dari sudut sejarah, daripada sudut hukum hakam yang detail tentang apa itu korban daripada sudut ta'rifnya. Tapi secara umum saya nak bercakap pada tuan-tuan pada pagi ini, ibadat korban ini dianggap sebagai ibadat kemuncak dalam agama. Mengapa kemuncak? Sebab pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang kita teladani sejarahnya, suatu ibadat yang begitu hebat. Dalam sejarahnya, apa dia yang hebatnya? Tuan-tuan maklum dalam sejarahnya, bila Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dimimpikan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah sebut dalam satu ayat yang jelas, bila mana Allah mimpikan Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan Ibrahim menyatakan, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur ma'adha tara, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin, dalam surah As-Saffat. Apa kemuncaknya? Kita meneladani korban daripada peristiwa Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah yang saleh, suami yang saleh, bersama kesolehan anaknya Ismail dan kesolehan isterinya Hajar dan bondanya Hajar radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah sejarahnya. Apa sejarahnya? Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bukan pengorbanan RM semata-mata. Kalau RM lah, bukan pengorbanan dinar, dirham semata-mata, bukan pengorbanan pound sterling semata-mata, bukan pengorbanan dolar Singapura dan Australia semata-mata. Bukan. Pengorbanan Ibrahim nyawa. Apa nyawanya? Nyawa anak. Siapa perintah? Allah suruh. Ini sejarahnya. Mana korban nyawa, korban manusia. Apa yang berlaku? Nabi Allah Ibrahim, Allah mimpikan pada malamnya. Dalam keadaan pemimpinya sembelih anak sendiri. Dan mimpi Nabi-Nabi kita kena faham, ru'yatul anbiya'i, mimpi Nabi-Nabi sadiqatun, benar. Cara Allah berikan wahyu kepada Nabi-Nabi dengan pelbagai cara, antara cara mimpi. Sebab syaitan tidak boleh menguasai kehidupan malam siang Nabi-Nabi Rasul-Rasul, hatta dalam tidur tak boleh. Allah pelihara Nabi-Nabi dalam keadaan kalau mereka bermimpi benar. Ru'yatul anbiya'i sadiqatun, diriwayatkan dalam hadis, mimpi Nabi-Nabi benar. Sehingga ke peringkat Allah kata Ibrahim, sembelih anak kamu. Maka Nabi Ibrahim sedar ini wahyu Allah Azza wa Jalla. Walaupun Ismail anak kandungnya yang dibesarkannya, yang dicintai kasihinya, bila Nabi Ismail, bila Nabi Ibrahim disuruh Allah untuk sembelih anaknya, lantas Nabi Ibrahim tidak bercakap banyak dan panjang, lalu dikata kepada anaknya, ya abati, ya bunayya, wahai anakku yang tercinta. Dalam pelukan cinta sayang dan kasih seorang ayah kepada anak, itulah buah hati, jantung hatinya. Inni ara fil manami anni adbahuk, aku mimpi semalam sembelih kamu. Kesalahan Nabi Ibrahim mutlak. Walaupun terpaksa menghabiskan nyawa anak kerana Allah, Nabi Ibrahim sanggup melakukannya. Apakah Allah zalim? Mungkin orang bertanya, teruk sangat Allah sampai peringkat suruh hamba-Nya bunuh orang. Zalim Allah? Jangan kita cepat dan melatah. Kan Allah bila nak uji manusia, Tuhan, Allah boleh uji manusia dengan pelbagai ujian. Allah Maha Kaya. Sebab dalam hubungan keagama kita kena ingat, anak rezeki Allah, harta benda rezeki Allah, nyawa rezeki Allah, bukan hak kita.
anak-anak yang bersama kita walaupun seorang, dua orang, lima orang, bukan hak kita, hak Allah. Takkan dia yang beri, tak dapat anak kita walaupun seorang. Termasuklah harta benda lah, makan, minum, semua milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Surah An-Nahl 53. Semua kamu ada milik Allah belaka. Kamu tak ada sikit pun apa yang kamu ada tu hak aku belaka, kata Allah. Yang luar, yang dalam, yang nampak, yang zahir, Allah kata milik aku. Betul. Kita tuan-tuan sampai tahap apa kita milik bila sampai masa adalah kain putih yang melekat di badan kita. Itulah yang kita miliki. Anak-anak kita tinggalkan, harta benda kita tinggalkan, kekayaan kita tinggalkan bila sampai masa ketikanya. Sayang anak macam mana pun kita sayang dengan cerita selama-lama kita jaga pelihara, sampai masa yang kita miliki adalah kain putih yang melekat di badan kita. Itulah yang terakhir buat kita. Harga kain putih bukan tidak mahal, mungkin RM8 semeter aja, RM10 semeter. Itulah pakaian kita. Bahkan kain putih pun tak melekat lama. Dia sampai di alam kubur, alam barzakh, hanya pari saja kotor, akhirnya hancur, digigit, dicari-carikan oleh ulat-ulat di dalam kubur kita. Apa kita ada? Tak ada apa-apa. Jadi bila Allah uji Ibrahim dengan ujian, sembelih anak kamu, Allah tidak zalim. Ibrahim tahu bila Allah kata sembelih anak Ibrahim, anak kena sembelih. Nabi Ibrahim sedar ini ujian datang kepadanya, ujian untuk meletakkan keimanannya. Dan bila Ibrahim kata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, ayah mimpi sembelih kamu. Subhanallahil azim. Tanpa dijangka Ismail, walaupun seorang kanak-kanak yang masih kecil, bukan pun anak remaja yang telah pun hebat akil balignya, masih kecil, tapi jiwa kesucian dalam hati ada. Bila ayahnya berkata, wahai anak, ayah mimpi sembelih kamu, lantas Ismail tanpa apa-apa perkataan sebaliknya menyatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Ini Al-Quran bagi tahu, wahai ayahku yang tercinta, tunaikan apa yang Allah perintah kepada kamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Jangan bimbang ayah, aku akan berada di golongan orang sabar dalam ujian. Tak apalah, aku redha wahai ayah untuk aku diambil nyawa olehmu ya Allah. Wahai itu ayah dia, tuan-tuan hebat. Dan bila sampai khabar berita kepada bondanya Hajar yang pernah mengandungkan, membesar, menyusukan sampai anaknya remaja begitu rupa, sampai kepada isterinya Hajar, isteri Ibrahim, mak bonda kepada Ismail pun sama ceritanya. Akhirnya Hajar merelakan, kalau Allah yang perintah, silakan ya suamiku yang tercinta, aku redha. Sejarahnya tuan-tuan bukan kita cipta, Quran bagi tahu, hadis pun cerita. Tuan-tuan puan-puan, pengorbanan nyawa bukan harta. Batu kita pada hari ini sekadar 700 tu bahagian, seekor lembu 4,200, 4,500, satu kambing 1,200 contohnya. Kalau bagi setengah-setengah orang masih berkira-kira mahal, tak sesuai. Cuba letak balik sejarah Ibrahim, nyawa yang telah dikorbankan kerana Allah Azza wa Jalla, nyawa yang dikorbankan kerana Allah Azza wa Jalla. Apakah harga nyawa RM700? Harga nyawa RM1,500, RM1,200? Apakah nyawa itu harga RM4,500? Pasti. Nilai nyawa tuan-tuan tak ada harga yang kita letak. 1 juta, 2 juta, 1 bilion, tak boleh hantar harga. Sebab nyawa ini satu harga yang paling mahal si Allah Azza wa Jalla. Tapi Ibrahim salam. Jadi saya ambil ringkasan cerita bukan apa. Bila kita buat satu perbandingan, comparison begitu rupa, tuan-tuan, kita nampak Allahu Akbar, hebat ujian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lulus ujiannya, dan kemuncak lulus ujian itu apa yang berlaku? Kita dapati sejarahnya, akhirnya Ibrahim tenang menerima ujian itu, dan sampai masa memang urusan sembelih akan dilakukan.
Ismail sendiri disembelih, Ibrahim sendiri menyembelih, dan Hajar sendiri anak tersembelih oleh suaminya, oleh bapanya, iaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bila sampai tahap itu, Quran bagi tahu dalam surah As-Saffat, Allah bagi tahu apa? Allah kata apa? Wa nadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Bila sampai hampir-hampir nak terhiris lahir Nabi Ismail dalam suasana sembelih, Allah kata, cukup Ibrahim, cukup, terbukti engkau telah tunaikan apa aku perintah. Qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi kamu, cukup. Engkau masuk dalam golongan yang aku redha, aku puji, aku sayang, cinta kasih. Ganti Nabi Ismail dengan kibas yang disebut daripada syurga dalam banyak hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah, mengikut cerita itulah kita mewarisi pengorbanan Ibrahim melalui ibadat korban, melalui binatang ternakan al-an'am, lembu ataupun unta ataupun kambing, kibas. Alhamdulillah, kita tak diperintah sembelih anak, korbankan anak, tetapi kita diperintah untuk tumbangkan binatang ternakan kita dengan masuk pengorbanan yang membabitkan banyak perkara. Pengorbanan hati, pengorbanan harta, pengorbanan jiwa, dan terjemah yang paling mudah pengorbanan itu apa dia, tuan-tuan? Pengorbanan segala-gala kepada Allah Azza wa Jalla. Satulah, ringkas ceritanya, saya tak buat cerita panjang ni kerana ikut kepada sirah, perjalanan sirah tu panjang lagi. Para ulama dalam kitab-kitab, Ibn al-Athir dalam kitab tarikhnya, Ibn Kathir pun dalam kitab tafsirnya, disebutkan sama Imam Al-Bahaqi tentang cerita korban Ibrahim ni panjang, berjam-jam, berhari tak habis, dengan cerita yang macam-macam. Tapi kita ambil sebagai satu rumusan saja. Maka tuan-tuan, alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla, peristiwa pengorbanan itu menjadi satu sunnah muakkadatun dalam kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya, mengapa terpilih-pilih cerita pengorbanan Nabi Ibrahim menjadi sunnah kepada kita sampai kiamat bagi kita umat Muhammad saban tahun ini? Kenapa? Sebab tuan-tuan jangan lupa, ini fakta sejarah dan sirah kita kena baca. Nabi Ismail alaihi salatu wassalam adalah datuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita susur galur pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Sejarah, kalau kita tengok bab sejarah, susur galur Nabi Muhammad kita yang kita cinta ini dari mana datang? Daripada susur galur Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi ada munasabahnya peristiwa pengorbanan Nabi Allah Ibrahim tadi menjadi satu kekal untuk dihayati. Terlebih utama, sejarahnya pun disebut dalam beberapa kitab, betapa Nabi kita Muhammad pernah sebut, ana ibnu zabihaini, aku ni anak dua orang yang hampir kena sembelih. Siapa yang pertama? Datuknya Nabi Ismail yang hampir kena sembelih. Yang kedua, siapa dia? Ayah Nabi sendiri. Ini cerita panjang lah, bukan medan kita pagi ni. Ayah Nabi pun hampir kena sembelih juga. Sebab apa? Sebab atuknya Abdul Muttalib pernah bernazar, dapat 10 anak, dia kata aku sembelih seorang. Ini nazar yang tak betul lah, zaman jahiliah. Dia bernazar dapat 10 anak laki-laki, nak sembelih seorang. Cerita panjang, bila buat undian sampai 3 kali, jatuh atas nama Abdullah. Abdullah pula masa tu anak yang cukup cantik rupa parasnya, handsome orangnya, petah bercakap, ayah Nabi, bakal ayah Nabi ketika Abdullah kecil lagi lah. Itulah sejarahnya, dan hampir kena sembelih. Tetapi adalah cerita kemudiannya, gantinya bukan sembelih, gantinya buat ke unta sebagai bayar nazar. Itu sejarah. Tuan-tuan kena semak lah, kalau nak semak. Jadi Nabi sebut, aku ini pernah jadi, aku ni sebagai anak dua orang hampir kena sembelih. Siapa sembelih pertama? Nabi Allah Ismail, datuknya. Kedua, ayahnya sendiri, Abdullah bin Abu Talib. Itu cerita.
Tuan-tuan saya, kita stop kat situ tentang cerita Nabi Ibrahim. Yang panjang tu nak cari, kena baca lah. Baik tuan-tuan, kesimpulan saya di mereka awal ini ialah, maka peristiwa korban ini satu peristiwa yang cukup dekat dengan kita. Maka datanglah hukum namanya al-udhiyah. Apa al-udhiyah? Iaitu mengorbankan binatang ternakan. Falsafahnya, kata para ulama yang bincang ini ramai, termasuklah beberapa kalangan ulama yang lama yang baru, kata mereka falsafah pengorbanan hikmah al-udhiyah ini adalah datang daripada jiwa dan hati yang tulus kepada Allah Azza wa Jalla. Itu falsafah yang paling utama. Maksudnya ialah, bila sebut tentang pengorbanan dinamakan al-udhiyah atau at-tadhiyah, datang daripada hati dan jiwa. Tuan-tuan, puan-puan, kalau kita nak kaitkan tentang arti maksud al-udhiyah dalam konteks kita sekarang ini ialah, kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala nak melihat kita sebagai hamba yang boleh berkorban kerananya dan kepadanya. Suatu dalam agama ni, kalau tuan-tuan semak baliklah secara penuh keinsafan, semua urusan hidup kita ini nak kepada titik pengorbanan. Pengorbanan harta, suatu timbul hukum bayar zakat sebagai rukun Islam yang keempat. Pengorbanan harta dengan tolong bantu orang yang lebih memerlukan bantuan kita, walaupun sedikit sebanyak harta kita sumbang. Tengok orang yang lemah, yang kekurangan, yang tak cukup makan, kita boleh keluarkan makan, minum, harta seumpamanya. Pengorbanan tenaga, waktu dan masa. Kita diminta bila sampai masa al-istita'ah kita pergi ke Mekah, rentasi jalan yang panjang, susah dan payah, duduk di padang Arafah dalam keadaan susah dan payah, berhimpun maksud, berimpit-impit, tapi datang untuk dapatkan namanya ibadat haji, rukun Islam yang kelima. Pengorbanan masa, tenaga, waktu, tenaga, harta benda sekali berhabisan. Pengorbanan tenaga dalam bab rukun Islam pertama, solat, letih, penat, bangkit, bangun, susah, payah, datang berjemaah. Contohnya solat, qiyam tahajud, bersolat sunat wajib. Pengorbanan dalam keadaan macam mana pun kita kena korbankan. Letih, penat, tidur baru 2 jam, 2 jam, subuh dah masuk, bangun, bangkit, jangan abaikan subuh, wajib tunaikan walaupun sekejap. Contoh pengorbanan hati dan perasaan dalam unsur-unsur kehidupan kita seharian. Kita kena beli salam kemaafan, hulurkan kemaafan, bukan hulurkan salam perpecahan, salam persekitaran. Pengorbanan, kita boleh maafkan orang, hulurkan salam kemaafan, minta kemaafan. Pengorbanan jiwa dan hati, perasaan. Saya ringkaskan, semuanya ada unsur pengorbanan. Satu, maka Allah sebut dalam satu ayat surah Al-Ankabut, Allah kata apa? Antaranya kata Allah Azza wa Jalla, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut 69, tak silap ingatan saya. Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang boleh berkorban segala-galanya, kami akan buka ruang-ruang keselamatan pada mereka. Jalan-jalan kebuka, kata Allah SWT. Siapa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang boleh berkorban apa saja kerana aku, kata Allah. Jangan bimbang, aku akan buka jalan-jalan. Jalan apa?
jalan taqwa, jalan keimanan, jalan keampunan, jalan rahmat, macam-macam jalan, ketenangan dan seumpamanya. Tuan-tuan, ini falsafah pengorbanan. Amat kecil kalau kita nak kira dengan nilai pengorbanan udhiyah kita 700 terbahagian sekali setahun. Amat kecil kalau itulah segala-galanya, amat kecil. Sebab itulah yang kita cuba nak lihat pada ini ialah kesan pengorbanan ini berada dalam suasana kehidupan semasa kita. Cuma pengorbanan sekali setahun pada bulan hari-hari tasyrik 10, 11, 12, 13 lambang, dia bukan segala-galanya, dianggap lambang ke arah untuk kita berkorban pada hari-hari mendatang. Ini penting. Sebab itulah jangan kita anggap dan jangan kita jadikan seolah-olahnya bila kita sudah korban satu bahagian lembu atau ekor kambing selesai. Bukan selesai lagi. Apa nilai pengorbanan kita dalam kerangka wang 700, tetapi dalam keadaan hidup kita kemudian tak boleh berkorban masa kerana Allah, tak boleh korban tenaga kerana Allah. Apa makna? Ini yang disebutkan ulama, hakikat pengorbanan itu menyeluruh, cuma lambang. Lambangnya sekali setahun, bila sampai masa kita korbankan satu namanya bahagian lembu dan binatang ternakan, RM sekian-sekian. Tetapi hakikatnya ialah kita nak jadikan lambang itu terus berkembang, baju, terus membiak dalam hidup kita. Kesan daripada kita buat ibadat korban ini, kita benar-benar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ada seorang ulama yang besar sejarah kehidupannya daripada sudut ilmunya, Al-Imam Asy-Sya'rawi, namanya Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang tokoh tafsir pada Mesir. Bila orang tanya dia tentang ayat tadi, ayat apa tadi? Ayat surah Al-Hajj 37 tadi, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah tak hanya terima daripada darah daging yang tumpah tu saja, tapi Allah terima takwa. Kata Asy-Sya'rawi, ini saya ambil terjemahan dia punya lah ni, tafsir dia. Dia kata sepatutnya setiap orang yang buat ibadat korban, bila lembu itu tumbang, lembu tumbang, kambing tumbang, ditumbangkan sama. Tumbang apa? Bukan ditumbang, ditumbangkan akhlak yang keji, akhlak yang buruk ditumbangkan sekali. Maknanya bila lembu yang diambil bahagian tumbang, disembelih, jatuhlah darah menitis. Ketika itu, kata Sya'rawi, orang berkaitan patut tumbangkan segala akhlak buruk. Kalau ada dalam hidupnya hal-hal kejahatan, dia akan tumbangkan sekali. Kalau hidupnya penuh dengan dosa maksiat, ditumbangkan sama. Ini kata Sya'rawi. Dan munasabahnya, bila kita tumbangkan lembu, makna kita bukan sekadar dapat pahala tumbang lembu, kita cari kekuatan. Itulah saat kita nak tumbangkan akhlak keji, akhlak buruk, suka maki, suka hamun, suka fitnah, suka buat jahat, suka pada maksiat, tumbangkan sekali. Selesai. Kita bumikan pada hari itu akhlak yang jahat, kita bina akhlak yang baru. Itu munasabahnya. Dan kata Sya'rawi, tiap-tiap lembu yang ditumbangkan, kami tumbangkan, apa akan jadi? Berdasarkan hadis Nabi SAW jelas kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu tunggangan kita di hari akhirat nanti. Hadis sebut kepada kita, innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa luhumiha wa asy'ariha. Ini hadis panjang. Nabi sebut di pada mahsyar Allah bangkitkan semula lembu yang kita korban itu dengan daging-dagingnya, dengan kulitnya, dengan bulu-bulunya, tunggangan di padang mahsyar kita. Jangan fikir tunggang lagu mana, kita jangan fikir. Sebab ada orang fikir jadi tunggang lembu ke mana pula, tak ada kerja lain ke? Ini urusan Allah. Allah punya kuasa, Allah punya kehendaknya macam tu. Sebab kalau fikir logik akal payah juga. Tunggang lembu mungkin dia punya kekuatan
1 kilo, 7 orang, seorang-seorang 1 kilo, 700 kilo patah lembu tu. Itu bukan akhlak kita berfikir. Bila Nabi kata menjadi tunggangan kita, Allah Maha Kaya. Kata Sya'rawi, ini Sya'rawi punya pandangan, dia kata apa? Bila kita tumbangkan binatang kerana korban, tumbangkan akhlak buruk kita. Bila akhlak baru bermakna, kata dia kaedah mudah saja. Ini pandangan beliau dan saya menarik, saya tertarik. Lembu tadi tak mati percuma. Kambing tak mati percuma. Mereka mati atas nama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nama Allah dia sebut. Dibaca nama Tuhan. Kematian mereka kematian yang penuh kerahmatan, bukan mati percuma. Artinya kita, kata Sya'rawi, ini pandangan dia menarik. Dengan itu, bila bermula kita korban binatang, kita buang yang buruk, kita ambil jernih. Makna pada masa itu, kita meletakkan watak kita sebagai ahli syurga. Maksudnya apa? Setelah kita sah ibadat korban, jiwa kita jiwa yang baru, akhlak yang baru, hidup yang baru, watak yang baru. Watak apa? Watak ahli syurga. Kalau dulu asyik menipu, selesai korban, penipuan tak ada lagi. Kalau dulu asyik cakap kotor dan keji, lepas ibadat korban, kembali suci hati dan tulus jiwa raganya. Contoh, jadi tuan-tuan nampak, ini falsafah. Batulah kalau kita ambil ibadat korban semata-mata dagingnya, bahagian saya kena mesti 6 kilo 7 kilo, ataupun seumpamanya untuk makan semata-mata, nilai korban tak ke mana-mana. Kalau kita fikir ibadat korban semata-mata berapa kilo ni daging ni, saya tak nak banyak, kalau boleh nak banyak lah. Maknanya kalau itu sekadar korban, nilainya tak ada ke mana-mana. Nak makan lebih, beli di kedai, beli seekor lembu, harus beli, tak di rumah senang, storekan 3 tahun, contoh 3 bulan. Nilai bukan begitu. Satulah pengorbanan itu kerana Allah Azza wa Jalla sebagai satu jaminan kepada Allah bahawa, ya Allah, aku ni hamba-Mu yang banyak dosa, aku nak kembali kepadamu, ya Allah. Aku ialah hamba-Mu yang kerdil, yang hina, yang lemah. Aku nak kembali dengan hati yang tulus kepadamu, ya Allah. Ya Allah, aku ni banyak kesilapan dalam hidup, aku nak korbankan seluruhnya kepadamu, ya Allah. Aku nak redha-Mu, ya Allah, rahmat, ya Allah. Aku nak keselamatan, ya Allah. Inilah tuan-tuan nikmat namanya ibadat korban, yang saban tahun menjadi pasak utama dalam kehidupan beragama kita. Apa yang saya sebutkan pada pagi ini bukanlah saya bercakap tentang keseluruhannya. Saya ambil hanya falsafah utama di sebalik cerita Ibrahim tadi. Di penghujungnya, apa yang saya sebutkan, tuan-tuan, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang besar kepada kita, kerana kita memuliakan sunnah Nabi Allah Ibrahim, bapa kita lah. Satu Nabi SAW, ketika seorang sahabat nama Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, dia kata apa? Kata mereka, sahabatnya bernama Zaid dan sampai orang lain, ya Rasulullah, ma hadhil adhahi. Kata Nabi, hadhihi sunnatu abikum Ibrahim. Sahabat tanya Nabi SAW, apa dia ibadat korban-korban ni? Nabi kata apa? Ini adalah sunnah bapa kamu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jawapan Nabi ni daripada hadis Imam Ahmad ni menunjukkan Nabi cuba kaitkan pengorbanan Ibrahim bukan setakat lembu tumbang, kambing tumbang, pengorbanan hati, jiwa dan raga kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan yang telah ambil bahagian ibadat korban tahun ni, walaupun mungkin agak sempit sikit, tahun ini saya difahamkan SOP-nya agak ketat. Kita tak akan semeriah tahun-tahun yang lalu. Begitu meriah kita kerana korban ini bertemu rampun sampai begitu sekali keadaan, alhamdulillah. Tapi tahun ini ujian kita ialah SOP yang ketat. Nak buat ibadat korban macam biasa tak boleh. Namun begitu, setiap kalau kita yang telah ambil bahagian, mudah-mudahan Allah rahmati apa yang kita tunaikan itu, walaupun seekor kambing, walaupun satu bahagian lembu, apapun yang kita lakukan, insya-Allah pulangannya datang kepada kita. Yang tak buat ibadat korban, maka jangan pula bercakap dalam nada, saya tak buat korban maka saya tak kisah. Tidak.
pengorbanan kita, baik yang buat korban bukan, tetap mesti disempurnakan di mana waktu sekalipun, pada masa mana sekalipun, kerana hidup ini semuanya adalah pengorbanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan, puan-puan, kepada yang buat ibadat korban, tahniah, mudah-mudahan setiap inci yang kita keluarkan itu dari rezeki Allah kebaikan, dipulangkan kerahmatan. Yang paling penting adalah kita ambillah suatu tindakan segera untuk kita pulang semula kepada Allah Azza wa Jalla. Pengorbanan menyeluruh. Bermula dengan apa? Pengorbanan masa dan tenaga. Sebab dalam hidup ini kaitan tenaga masa ni amat penting. Banyak ibadat kita ni tenaga dan masa. Solat, sembahyang, zikir, tasbih, tahmid, tenaga dan masa. Boleh buat solat duha 2 rakaat jam 10 pagi, 8.30 pagi, pukul 11 pagi. Itu pengorbanan. Dalam keadaan penat boleh berhenti solat duha sekejap, satu rezeki. Boleh menyumbang rezeki yang Allah beri walaupun tak banyak dalam tabung kebaikan, kebajikan anak yatim, umpamanya, satu keluasan pengorbanan yang tidak akan Allah sia-siakan. Boleh korbankan hati dan jiwa, berikan kekuatan hati dan jiwa, tidak cepat membuat ke satu benda yang dianggap dosa, kemarahan, keji, mengeji, kita buang sifat yang kotor ini. Satu pengorbanan paling besar. Kita boleh jadikan hidup dan keadaan sentiasa cari pahala-pahala pengorbanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa bekalkan kita kekuatan hati dan jiwa. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, apa dia kata? Kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, seseorang yang berkorban itu, ini penyataan terakhir saya pada pagi ini. Kata Imam Al-Ghazali, seorang yang benar-benar berkorban itu sebenarnya ada 3 jenis manusia. Ini sama kata Imam Al-Ghazali, 3 manusia. Yang pertama, seorang manusia yang sentiasa berkorban hidupnya kenapa? Redha Allah Azza wa Jalla. Ini orang paling beruntung. Dia cari redha Allah dan berkorban apa saja kerana Allah, redha Allah. Ini orang paling beruntung. Yang kedua, seorang manusia yang sentiasa berkorban tenaganya demi melaksanakan ibadat. Ini orang berjaya. Tenaga dia ada, dia buat ibadat sebelum Allah ambil tenaga. Sebab kita ni tuan-tuan, bila tenaga tak ada, nak sembahyang pun payah. Bila tenaga tak ada, baca Quran pun tak boleh. Tenaga tak ada, nak berzikir lama tak boleh, duduk lama tak boleh. Tapi bila ada kekuatan digunakan ibadat, ini orang beruntung, berjaya. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, orang yang beruntung, berjaya, pengorbanan dia siapanya? Orang yang sentiasa berkorban seluruh hidupnya. Kenapa? Nak dapat syurga Allah di padang mahsyar nanti. Maknanya dapat apa? Keselamatan di padang mahsyar, dibawa ke syurga, bukan ke neraka. Ini 3 perkara disebut Imam Al-Ghazali tentang ciri-ciri orang yang berkorban kerana Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua pintu keselamatan dan keamanan, pintu kebahagiaan dan kerahmatan, dan hidup kita sentiasa dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan sia-siakan pengorbanan kita, kerana pengorbanan apa yang kita tunai kepada Allah itu Allah pandang sebagai rezeki untuk menjadi benteng keselamatan kepada kita. Dunia dirahmati, akhirat diradai. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami segala-gala kekuatan, khasnya di saat kami diuji ini. Pulangkan kepada kami segala-gala, ya Allah, keselamatan, keamanan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu redha-Mu dan syurga-Mu. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Ya Allah, hiasilah kami dengan keafiatan, kesehatan dan keselamatan. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah kami untuk ingat kepadamu, wa syukrika, dan syukur kepadamu, wa husna ibadatika, dan sempurna elok ibadat kami kepadamu, ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama ya Allah tidak berlaku sebarang kemudaratan di daratan, di lautan, di langit, di manapun, kecuali dengan izinmu ya Allah, ke Tuhan kami yang maha berkuasa. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sil asqami.
Ya Allah, kami berlindung padamu ya Allah, penyakit sopak, penyakit kusta, gila dan penyakit-penyakit yang menggerunkan kami, menyusahkan kami. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami, innaka antallahul wahidul ahad. Kalau Tuhan kami ya Allah, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, Allahus Samad, Allah tempat kami mohon bantuan dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang baik, bahagiakan kami ya Allah, wa qina azabannar, dan dijauhkan kami daripada api neraka yang membakar-bakar, yang menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami, mengecewakan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bikhair. Selamat bertemu dengan Idul Adha al-Mubarak insyaallah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.